Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast yang hari tu live tiba-tiba rekod balik. Dan bersama saya Haikal. Dan saya Syafa. Dengan kami bersiaran lah. Kita bersiaran ni dekat secara rekod lah dekat rumah kan. Rumah masing-masing. So kali ni kita tak payah nak opening beria sangat sebabnya orang dah nampak dah siapa kita punya guest. Tapi seperti biasa Haikal CTA kita. Seperti biasa kali ni kita boleh tengok, korang boleh dengar dekat Spotify semula. Kita akan upload dekat Spotify dan juga boleh tengok dekat YouTube Tinker Studio. Yeah. Kali Hani pun benda. Kali Hani. Tak, sebab hari ni hari yang banyak benda yang macam memarahkan orang kan. Sebab hari ni di mana kita hari ni hari Isnin 28 hari bulan di mana kita telah dikejutkan dengan satu lagi berita PDF. Ni apa ni? PDF apa ni? Alah Diana. Berita ke? Kata dia dapat tangkap. Tak ada. Kan tak boleh nak shooting, tak ada kamera lah tu nak shoot. Kalau you ada kamera boleh shoot. Betul jugalah. Takkan dia nak guna ring light pula. Dia nak guna ring light buat pengumuman. Besar weh, dia tak reti. Dia kena ada problem. Betul juga. Tetapi semua. By the way, hari ni aku berkesempatan untuk pergi ke Eco dan aku baru perasan yang betul gambar yang tular tu, yang gambar non-essential tu ditutup dengan apa tu? Barricade Oh, okey. Aku kan macam aku pergi Tesco pun macam tu. Kan macam satu tempat je, tapi bila aku dah pergi beberapa tempat dan masalahnya aku punya kamera rosak ni macam mana ni? Kalau kau kamera rosak kau macam tu, aku cakap pakai phone degil, sombong nak agak pakai komputer. Macam aku pergi hari tu, aku pergi Tesco pun dia macam tutup bahagian stationery je kot. Stationery dan pakaian. Stationery tak boleh jual. Kedai buku dekat Taman Tun tu pun dia tutup. Jessima tu. So kalau orang habis ink macam mana Shopee. Itu kan ni aku bincang. Tapi ada kedai buku. Tapi ada juga kedai buku yang buka. Mungkin tu tempat gangster cuci duit kot. So dia boleh buka. Maybe. I rasa. Tak tu dia boleh buka. Cuci duit. Kena tembak keluar pintu. Tak tahu ke sekarang ni ramai gangster dah habis duit, jadi dia kena cuci duit tu. Dia nak kena. Dia lockdown, dia business down. Level lain ada nak. Level lain. Bila kahwin ni level lain. Tembak tahu tak. Jangan main-main Tapi macam soalan Kani cakap tadi, macam kalau Habib dakwat, Syafa kata Habib dakwat, Habib nak pergi kat Shopee. Tapi masalahnya let's say lah budak nak PTPR, nak belajar. Betul. So macam mana kita nak menulis tu? Kena tunggu Shopee. Lepas tu macam tak payah sangat. Itu okey lah. Sebab shipping kan ambil few days kan. So macam cakap tu saya tak boleh join kelas ni sebab saya punya pen tak ada. Satu lagi kalau boleh sama-sama. Tapi dia pandai pusing juga. Because aku macam ada baca satu artikel di mana mengatakan macam kalau students tak join PDPR akan ambil tindakan if I'm not mistaken. Betul. Tindakan apa tata tertib dari segi sekolah ke macam mana kan. Tapi itulah kadang-kadang kita pun tak tahulah asasnya dari mana bila keluar statement segitu kan. Adakah mungkin statistik cakap budak tak masuk kelas langsung ke? Entahlah. Tapi apa ni? Tapi rumah Syah Aliyah pun internet barai. Apatah lagi orang yang duduk pedalaman tu. Macam mana rumah dia internet barai? Macam mana dia tahu rumah dia? Di situ. Dia kan duduk dekat rumah I. Oh ya ke? Dia nak upgrade tu. Dia tak upgrade tu. Rumah dia. So dia tukar modem baru. Laptop pun Asyik nak kena, yelah Lara nak belajar cik. Betul juga Lara nak walaupun dia belajar. tak kena tindakan kalau dia tak pergi tapi dia still perlukan ilmu. Jadi tapi macam betul juga. Ni first time aku dapat berita selebriti yang macam tak ada kaitan dan tak boleh masuk. Dia update dekat Instagram dia. Oh, cakap internet itu masalah ISP dia sebenarnya.
internet service provider. Service provider tu lah. Tapi nak guna apa lagi? Dia dah tak ada, semua memang slow. Rumah I je, sebab rumah I dia yang high rise boleh pakai time. Korang pakai apa? Oh, I pakai time. Time memang bagus. I pakai klien tak masuk ni. Kau pakai apa? Klien yang tak masuk kan? Klien tak approach lagi. Dah approach boleh cakap. Tapi itu dari segi satu side. Tapi hari ni juga kita digemparkan dengan beberapa keratan akhbar di mana nak cakap pun susah. Ramai orang bunuh diri. Yes. Betul. It's a sad day for us Malaysians kot. Sebabnya menurut apa yang aku baca adalah jumlah suicide yang sekarang ni from last year kot, daripada start PKP yang first adalah seramai 200 lebih. So 200 lebih tu jumlah dia lagi tinggi daripada jangka masa 5 tahun sebelumnya. Faham tak? So maksudnya dia macam rapidly increasing lah maksudnya. Tapi itu lah maksudnya macam mana nak cakap, kita apa yang boleh kita buat as macam orang jiran ataupun saudara mara, kena macam check on people sekeliling kita kot. Tapi itu lah susah nak cakap, sebabnya kalau macam ada je macam aku baca-baca kan, bila orang-orang yang macam tengah dalam kesesakan macam ini ni, kalau macam-macam apa yang boleh kita suggest adalah macam okay, if you need someone to talk to, you can call macam befrienders ke apa semua. So diorang counter balik macam dengan bercakap, benda tu takkan selesai. Faham tak? Faham. Maksudnya sebab aku rasa ini aku tak tahu lah, aku pernah tahu, tapi dulu sebelum COVID, isu depression ni dia tidak hanya melingkungi duit saja tau, dia emosi. Betul, duit bukan faktor utama, tetapi bila duit menjadi faktor utama, aku rasa tahap depresi tu lebih tinggi efek dia. Itu lebih sebab duit juga, tapi dulu punya peluang lebih besar compared to sekarang. Maksudnya channel ataupun jalan untuk macam cari duit tu macam ada lagi, available lagi. So sekarang ni macam agak stuck sikit in the middle. So what do you think, Kani? Kani okey apa-apa. Teruk ke korang punya? Dia macam tadi, daripada tadi siapa apa pun tak dengar tu. Aduh, tu dia cakap lagi pasal rumah Syariah je. Apa? Ada yang macam stuck tadi. I yang stuck Sebab you duduk dekat dengan Syariah tu. Jangkit. Lain internet boleh jangkit. Kawasan kejiranan yang sama. Faham. Okay, Kani macam mana? You rasa macam mana? Kani rasa macam mana? Pasal apa? Pasal bunuh diri? Pasal isu suicide yang macam setiap hari mesti ada berita keluar. Itu lah, memang ada baca kat. Tapi apa yang Kani rasa kebanyakannya pasal emosi lah. Bila ada kebanyakannya yang hilang kerja, yang cari kerja tak dapat, lepas tu ada yang macam kita tahu ada memang masalah kewangan. First kali nampak masalah kewangan lah. Kita tolak tepi lah bab-bab lain. Contoh macam apa, kalau bab-bab agama tu kita tolak tepi dulu lah. Tapi yang first yang datang kebanyakan ni pasal kewangan. Bila datang bab kewangan tu, so diorang tak boleh nak keluar cari duit. Kebanyakan ni ada juga yang stres pasal tak boleh nak cari duit. So bila tak ada duit, tak boleh nak makan. So membuatkan diorang depress lah. Simpanan makin tak ada kan? Simpanan dah habis. Sebab PKP yang jadi ni bukannya orang kata memang yang PKP yang sekarang ni dia PKP yang macam first dulu, tapi kalau kita nak ambil balik, first tu adalah tahun lepas kan. Bila tahun lepas, selepas PKP first tu kita ada dengan PKPB, PKPP tu, time tu pun sebenarnya peluang pekerjaan pun terhad gila kan. Betul. Ada yang nak berniaga tak boleh, dah keluar modal tak boleh nak rolling. Tambah lagi time bulan puasa dulu, ada yang dah keluar modal tapi tak boleh nak berniaga. So tu bagikan ni salah satu faktor juga lah. Sebab dah setahun lebih kan benda ni. Dah setahun lebih. Terlalu lama. Lepas tu lagi satu, macam kan ni bukan tengok kat Malaysia je tau pak.
Kami tengok juga ada yang info-info daripada, even kita tahu yang Arab adalah negara yang kaya kan. Sebenarnya kat sana pun rupanya diorang ada yang struggle, yang ada yang business, yang dulu power pasal dulu mungkin orang pergi umrah, haji. So diorang pun dah sampai tak ada business, sampai diorang jadi tinggalkan satu kereta untuk diorang buat macam Grab. Tu tak silap daripada ustaz mana tak, dia tengok macam wish, walaupun negara Arab yang kaya macam tu pun, diorang punya government pun agaknya tak boleh nak cover diorang punya kerugian. Tapi diorang punya kaya tu, diorang bukanlah maksud, dia bukanlah berkasta, tapi itu lah mana yang kaya nak mampus lah, mana yang betul lah kan. Tapi maksudnya yang bisnes yang kami baca tu, maksudnya dia pernah ada satu bisnes yang besar, tapi bila jadi pandemik ni memang drop sampai diorang tak boleh nak buat apa, diorang jual aset yang ada dan tinggal satu untuk diorang rolling lah, untuk diorang buat something dengan satu benda yang diorang dah boleh simpan tu. Okey lah, kita pun tak nak dah cerita benda-benda yang itu rupa kan, sebab kita pun tak boleh tolong apa-apa. Kita nak, macam aku itu tengok pun ada seorang influencer pun macam dia cakap untuk cuba jadi positif, kena do something, tapi pun still tak memberi macam final judgement untuk nasihat untuk orang-orang lain. So maksudnya kita pun tak boleh cakap apa-apa. Kita pun tak boleh cakap apa-apa. Kita tak ada dekat tempat orang. Jadi kita cerita happy-happy sikit. Okay, let's see lah bukanlah. To make sure suasana kita ni tak terlalu tiba sangat. Kalau let's say, kalau contohlah PKP ataupun COVID ni, kiranya hari ni kes dekat dunia habis hari ni tentu. Jadi esok normal. Okay. Kau nak pergi mana dulu? First thing kau nak buat? Tak kisahlah. Janganlah benda kecil, jangan aku nak berak, tak ada. Jangan macam tu. Apa benda PKP tak boleh berak? Salah macam ada je kan, kadang-kadang ada yang bodoh kan. Okay, kalau COVID tak ada aku nak tidur puas. Apa benda? Tak adalah, contohlah. Okay. Yang realistik sikit Topan. Adana dulu. Okay, kalau bila COVID dah tak ada, I nak pergi, I terjun dulu. I nak swimming. I nak swimming lah. I teringin dah lama sangat tak swimming. Swimming pool kat rumah pun dia tutup, dah letak selotip merah putih tu, tak bagi swimming. So I nak macam go into nature, macam pergi jungle trekking ke, pergi camping ke, pergi piknik ke, macam nak hirup udara segar, nak tengok greens, nak rasa air sejuk, macam tu. I rasa benda tu macam supaya dia buat kita rasa refresh, macam it's a new start gitu. Macam tu. Seronok. I rasa seronok. I mean like macam dah berapa lama tak keluar rumah kan. Tak keluar rumah, just macam nak pergi groceries je. Betul lah, kesian juga. I rasa sebab itu kita burn out. I mean like macam kita tak cukup tengok hijau, tak cukup. Kami? Kami tak jauh beza pun macam Adriana. Sebenarnya semua kita pun rasanya sama je. First kali masa kita nak, macam kan ni banyak kali awak cakap dengan wife sebelum ni macam rindu gila nak pergi cuti. Dia sebenarnya kita nak staycation sebab dah lama tak bonding dengan family tau. Itu hari pun cakap dengan mak, nanti kalau dah ni kita pergi macam staycation lah. Macam tak payah jalan-jalan tapi staycation kan. So tu first kali memang nak bonding, nak spend time dengan family, dengan family dekat Johor yang dah lama tak jumpa. Lepas tu lagi satu memang obviously anak apa. Betul. Sebab Naikal kan. Betul. Anak kita pun lahir waktu pandemik. So diorang memang jarang gila dengan situasi luar. So memang itulah. Dia akan kacau development kot. In a way. Maksudnya sebab ada I tengok macam ada anak selebriti tu, dia sebab dia pun dilahirkan time MCO, lepas tu semua aku contoh selebriti je kan, macam mana. Lepas tu H-Life. Lepas tu anak dia jadi macam takut dengan orang.
Jadi macam tak boleh tempat ramai orang, tak boleh, dia tak reti nak socialize, dia jadi macam nangis je. Nak dekat dengan mak dia je. Maybe dia tak biasa, dia selalu normal days dia adalah duduk di rumah, nampak muka mak, nampak muka bapak, tak ada orang lain. Dah. So bila dia tiba-tiba ramai orang, dia macam kan sebab yang ada time yang dah macam nak separa normal yang kita boleh keluar, boleh lah nak bercuti. So benda tu I rasa mungkin akan buat baby MCO ni affected lah kot. Betul. Kesian kat dia orang sebab macam contoh je macam takut kan nak turun bawah, nak pergi nak turun bawah dah lah. Bukanlah aku nak ngumpat pasal orang dekat kawasan rumah ni, tapi rumah siapa dia macam rumah yang banyak uncle-uncle sebab Zuko PPR. Tapi dia dah robohkan PPR, dia buat apartmen baru. So uncle-uncle yang duduk dah lama dekat zaman tu Razak apa semua dulu mesti duduk kat sini tau. Agaknya dia orang pun macam rumah tak besar mana. So agaknya macam rasa macam senak agak duduk dekat dalam rumah ni. Nak kalau nak bertai chi, beryoga kan. Ya. Betul. Ni pasal dia selalu lepak-lepak kat bawah tau. Tapi macam knowing uncle-uncle ni diorang agaknya macam aku memang dah lama dah hidup. Diorang macam jenis tak pakai mask. Macam lantak piah. Yelah sebab tapi faham lah kan uncle-uncle kan yang dah tua-tua kan. Macam manalah pula kau nak ajar kan. Lepas tu jadinya macam aku takutlah nak bawa takwa. Siapa takutlah nak bawa takwa turun sebab kat bawah-bawah tu macam ramai-ramai orang lepak-lepak. Agaknya macam diorang pun dah tak lalu kat dalam rumah kan. Dah tak pakai mask apa semua tu lagi macam aduh cuak gila nak bawa turun. So macam kita orang pun tak ada pilihan, paling kuat pun bawa takwa naik kereta. Macam tu je lah. Nak bawa pergi park ke apa, it's another worry juga. Faham tak? Sebab takwa tak boleh pakai mask lagi. Sebab dia macam kalau macam baby yang dah 2 tahun ke atas boleh pakai mask, takut tak boleh pakai mask lagi. Kalau pakai macam face shield tu berapa lama sangat dah dia tahan kan. Lepas tu tangan dia tak tarik. Tak selesa. Tak selesa. So macam kesian dekat baby-baby ataupun tapi as much as kesian dekat baby, kesian lagi dekat budak-budak yang macam dah biasa main kat luar. Betul. Ya. Macam nak kau Kalen. Macam aku. Hari tu aku adalah pergi taman. Aku tak tahulah apa SOP sekarang, boleh pergi taman ke tak, tapi aku pergilah redah je lah. Okay lah, aku dah bawa lah few times dalam seminggu, dalam 3-4 kali aku bawa pergi taman. Okay, nak jadikan cerita, ada satu hari tu aku pergi taman. Macam biasalah main. Tentu kebetulan aku ambil keputusan untuk pusing tasik. Lombong lah kot. Dan bila sampai kat kereta aku tu, kebetulan ada 2 polis bermotor kat situ tau. Okay, aku dah tak tahu SOP-nya apanya. Aku dengan bini aku lah. Aku kata okay, pegang budak ni kejap kan, jaga gaya drive kejap, aku ambil kereta. Kena nampak aku sorang lah. So kalau apa-apa aku boleh jawab lah, saya seorang. Kemudian tiba-tiba anak aku, mungkin dia dah struggle dengan bini aku, dia berlari kat kereta aku. Okay Betul. Dia nampak polis. Okay, dia dah sampai kat aku, lepas tu cakap polis tangkap. Aku tangkap you. Dekat depan polis tu aku dah alam. So maksudnya dia tahu bapak dia penjenayah. Tak, sebab aku selalu, sebab anak aku dia jenis hafal jalan tau. Sebab selalu aku selalu akan bawa dia jalan-jalan naik kereta. So aku akan selalu ikut road yang sama tau. So kadang-kadang bila aku tukar road, aku cakap situ ada polis tangkap. So dia so dia ingat. Itulah. Lepas tu bila dah nak kau cakap polis tangkap tu, polis tu buat apa? Polis tu tak tahulah. Aku tak pandang langsung muka polis tu. So aku macam beredar lah. Goyang lah. Sebab macam kalau pandang ni takut dia panggil. Betul. Itulah cerita dia. Faham. So masa itu macam budak-budak, macam budak-budak yang memang lumrah. Dia umur 7-8 tahun tu kan, jenis anak berlari-lari kat luar, main basikal kat luar. Tapi tak boleh keluar, aku tak boleh bayang dia yang jadi mak bapak dia macam mana. Mesti macam barai kan. Sebab macam biasa lah budak kan, kalau macam dia orang punya burn out kan lain. Macam kita kalau cerita maybe lah boleh macam
cover sikit ke, macam tak layan ke budak kan mesti akan macam tantrum di sana sini apa itu tak kena ni tak kena. Kesian kat parents. Ni anak kau okey. Masih lagi tak tantrum ke apa, tahu kau bawa bawah ke makan nasi kandar royal. Aku rasa macam ni lah, macam Syafah cakap pasal anak, lagipun anak aku pun lahir masa dah nak datangnya COVID tu kan. Sebelum tapi time dia membesar tu time waktu pandemik. Jadi dia tak biasa lagi dengan suasana luar. Tapi alhamdulillah pasal aku duduk pun dekat dengan family. Jadi dia adalah jumpa cousin-cousin dia. So dia tak adalah macam teruk sangat bila setiap kali jumpa cousin je macam tak adalah. Tapi ni bila dia jumpa dia dah tahu dah. Cumanya suasana luar tu dia tak sempat nak ni lagi lah. Dia tak sempat macam anak kau lah. Pergi kenduri kan, mesti tak tahu lagi kan. Tak tahu lagi. Dia belum lagi dengan suasana tu. Rindu je kenduri. Tak, I rasa macam kalau tengok kenduri balik macam you kalau sekarang ni bila I tengok movie yang macam gitu? Macam berjumpa beramai mesra dengan orang ramai, I rasa macam macam geli. I ke tersekat. Motif geli. Tak muka dia macam ni. Dia tersekat macam ni. Muka aku macam mana? Muka dia macam line aku barai teruk lah. Macam mana ni? Tak apa. Janji suara masih jalan. Okay, tapi betul. Bila cerita macam ni, apa benda yang kau rasa macam kau take for granted before COVID? Macam mungkin sekarang kita sembang pasal kenduri kan. Macam aku rasa macam kenduri, kau bayangkan kenduri kita selalu kadang-kadang balik awal. Tak payah lepas lama-lama. Pergi. Ada saudara-saudara mara yang jauh-jauh tu kalau boleh macam tak nak pergi. Malas. Ini orang kalau sekarang kadang tak pergi. Sekarang ni kalau orang jemput kau walaupun 1 kilometer pun kau nak pergi kan. Ya. Sekarang ni kalau dah habis COVID ni, orang siapa yang jemput aku pergi kenduri, sumpah aku pergi weh. Rindu gila kau air sirap. I rindu makanan kenduri, ayam masak merah kenduri. Sedang daging masak hitam kan. Ya Allah, kenapa gaul-gaul tetap kembali kepada makanan lah. Aku tak faham. Selalu macam ni. Okay, balik persoalan, apa benda yang korang rasa macam korang macam take for granted? Macam faham tak? Kenduri, selain pada kenduri balik kampung, betul. Jumpa parents. Betul lah, balik kampung. Sebab dulu kita tak selalu sangat kan, saat kita tahu every year mesti ada allocation untuk kita balik kampung. But macam mungkin yelah hari raya ada balik kampung, bulan puasa balik kampung, raya haji balik kampung, kalau ada cuti raya Cina di Pavali pun kita balik kampung jugalah. So tapi bila sebelum COVID tu I rasa dengan kesibukan bekerja, fokus dengan career dan kehidupan sendiri, kita macam tak terburu-buru sangat nak balik kampung masa tu. Tapi bila dah COVID ni dah sampai, baru kita rasa macam menyesalnya tak balik kampung selalu dulu. Macam sekarang ni atuk nenek yelah berdua je lah dekat kampung tu. Tak ada siapa pun nak teman dia. Biasanya adalah adik-beradik yang lain mungkin akan datang visit, but now just 2 of them. Macam sedih ke Kesian kan yang macam atuk nenek kan, mak-mak yang tua-tua duduk tinggal. I rasa kesian gila. Tak boleh lah orang-orang tua kalau dia macam sendiri-sendiri, rasa macam kesian. Nak membayangkan diorang nak pergi meredah, pergi supermarket walaupun kat bandar tu je, kat pekan tu ke, aku rasa macam selamat ke diorang? Macam okey ke diorang? Faham tak? Bila macam dah dapat vaksin tu baru I macam lega sikit. My dad dah complete 2 dos. Alhamdulillah. Belum lagi, memang baru nak first dose next week. So so sekarang ni bila macam my dad yang dah full 2 dos ni, dia je lah yang turun pergi beli barang semua, memang tu kat kereta je. Tapi macam kesian lah kalau boleh kita macam, kalau kata macam as much as macam authority cakap macam kalau jangan balik kampung untuk mengelakkan
penyebaran dan sebagainya. I think macam bukanlah sepatutnya, aku tak nak lah macam sebut sepatutnya kan aku kena kecam pula. Tapi macam bukan ke macam it's best if macam parents tu duduk dengan kita. Faham tak? Maksudnya macam before nak start PKP ke apa ke, ambil parents untuk duduk bersama and then tapi kena betul-betul jaga SOP lah. Bukanlah macam kau dah ambil parents kau atas sini boleh bawa pergi round-round ke apa ke, tak. Sebabnya macam terfikir pula macam okay lah, my mom tak adalah tua sangat, my dad pun alhamdulillah kuat lagi, tapi macam mana dengan grandparents yang macam dah tak larat. Dalam setahun lebih macam ni, dah berapa lama kita nak harapkan orang keliling dia je yang tengok-tengokkan. Dia mesti macam rindu gila ke apa ke. I remember macam terbaca ada satu tu kan, bapak dia message dia tau. Bapak dia message dia cakap minta dia balik juga, bapak dia sanggup bayarkan compound kalau kena. Kesian lah. Dah rindu sangat kot. Dah rindu sangat ataupun dah lama gila tak jumpa anak. Ada juga cakap macam parents cakap macam mana kalau tak sempat jumpa. Kenapa conversation kita kembali depressing punya kot. Nak selit sikit kan. Rasanya benda ni kerajaan sebenarnya dah longgar kan tau, tapi kebanyakan yang mengambil kesempatan. Betul. Bila sebab kita ambil kes kawan office kita sendiri macam Zani yang berpengalaman tak boleh balik kampung untuk melawat mak dia tengah sakit, sampai kan mak dia dah meninggal baru dapat balik kan. Jadi punca dia sebenarnya simple sebab Kanis ni pernah apply untuk balik Johor pasal nak hantar wife selepas operation. Rasanya punca dia simple je sebab terlalu ramai yang salah guna kebenaran yang diberikan oleh pihak polis. Betul. Bila benda tu berlaku, jadi polis dah tak boleh nak bagi muka dah sebab dia tak tahu takkan dia nak check kau confirm ke, kau WhatsApp aku apa semua nak bagi bukti kan. Jadi sebenarnya benda tu berbalik pada sikap kita sendiri juga. Kalau yang nak balik tu betul-betul untuk jumpa mak bapak yang betul-betul berdua ataupun seorang, buatlah. Tapi kalau yang balik sekadar nak jumpa kawan-kawan kat kampung, lepak minum laut apa, bagi aku tak payah buat. Kalau tak adalah jadi macam kes yang pasal raya tu, waktu raya tu yang dekat Terengganu tu kan. Lepas tu keluar pula statement kata dia orang kena pulau disebabkan berapa kampung affected hanya sebab dia balik raya. Tapi macam bila fikir-fikir balik, itu adalah tanggungjawab kau dan bukanlah patut kau di pulau, tapi macam kena terima lah. Itu akibatnya sebab kau sendiri yang meminta kan. Sebab kita tak tahu kita macam mana. Tapi main balik je macam itu. Betul lah, patutnya swab test lah dulu ke apa kan, untuk dapat effort sendiri lah. Effort sendiri lah. Ini kau rasa kau okey. Satu lagi, penjagaan ketika pergi ke sana pun, let's say kau, kalau walaupun kau ambil swab test tapi lepas tu kau pergi mall kejap, okey, petang sikit balik. So sama je. Betul. Terus sampai rumah, sampai kampung terus okey. Kalau macam kali apa yang jumpa family je tadi? Aku staycation lah. Staycation. Staycation. Itu yang benda nak buat. Ini kalau benda yang macam kalau benda tu macam kau take for granted, macam sebelum ni aku tak pergi tapi sekarang aku macam rindu pula benda tu. Tak pakai mask tu. Ya, betul tu. Tak pakai mask. Sebab tu lagi satu sebenarnya rindu kat tu nak jumpa kawan-kawan, jumpa kawan lama yang kau, sebab aku pernah tengah shoot time tu pas lah. Tengah shoot, lepas tu time shoot tu aku jumpa kawan lama aku yang lama gila aku tak jumpa tau. Jadi kau bayang kat, imagine kau nak peluk macam topi. So masa momen salam dan peluk tu kita dah terpaksa elakkan benda tu kan. Tu pun salah satu benda juga. Apa lagi lepak mamak? Gitu. Aku rindu mamak dan juga aktiviti bersukan bersama rakan-rakan. Walaupun jarang. Badminton lah, benda lah. Badminton, korang main futsal lah, main bola lah. Sebab tapi hari tu kan ada time yang kita boleh main kejap. Kan? Adalah time. Boleh tapi macam tak orang nak tahu Adela. Semua orang takut lah. Kena betul-betul kena kita sekarang ni memang level kita tu memang kena level yang paling maksimum sekali. Sebab sekarang ni benda-benda faktor-faktor luar ni dah tak boleh tolong dah. Betul. Dengan bantuan yang macam tu, dengan bunga cinta, bantuan Citra Lestari, dengan PDF yang begitu jadi memang sekarang ni memang betul-betul kita jadi kita. Memang tak boleh nak buat apa-apa.
Tapi bersempena dengan itu, kita pun nak tolong jaga juga kepada kita punya peminat, followers, penonton. Peminat. Aku tu geli dengan ayat tu. Okay. By the way, sebelum aku dengan Ben nak buat betul-betul, kita nak announce yang kita nak buat macam since all together now kena kecam. Okay. So kita nak buat dia orang jadi siar ke tak? Tak siar? tak tahu lah. Belum lagi. Ada investigation. Investigasi. Masih lagi. Investigation. Berbalik pada poin tadi. Okay, kita nak buat konsep yang sama dekat kita punya Discord. Jadi kita akan ada host dan juga juri, dan juri-juri tu adalah daripada kita sendiri. Oh, okay. Dan mereka akan peserta dia adalah orang-orang luar. follower kita. Follower dia sebenarnya tak adalah menyanyi sahaja. Kalau kau ada bakat ke, boleh tunjukkan kat kita. Berlakon ke. So dia punya konsep sama. Kalau let's say sekarang ni kita off camera, kalau kau suka kau akan on camera. Menarik. Kalau kamera kau rosak. Kalau kamera rosak Kalau kamera rosak jangan masuk. Jadi kru je. Okay. Ada kabel lah. Aku rasa macam ni untuk episod yang first ni, just to test kita kena buat macam internal dulu. Maksudnya buat internal yang supaya kita boleh tunjuk dekat viewers macam mana, how does it work. So pesertanya adalah kita macam tu. Kani ke kalau ada bakat terendam. Macam Aikal band buat tunjuk lah. Since kita ada penyanyi-penyanyi tinker macam band, Fah, ataupun macam silap mata ke apa ke, siapa yang pandai silap mata. Kita ada silap mata silap mata kita pun buat selalu balik awal je. Balik awal sebelum konam kan. Pasal semua orang macam terkejut. Tapi itulah konsep dia. Tak, aku rasa boleh je kita buat open terus dekat peminat-peminat. Cuma bezanya kita kena mungkin tanya dulu dekat Instagram siapa yang nak join, kerana kita pun tak tahu lagi hadiah apa. InsyaAllah mungkinlah tiba-tiba ada klien ke nak sponsor kan. Tapi kita nak mengharapkan benda tu, tapi kita nak layan, nak enjoy sementara kita ada masa. Diorang pun mesti kat rumah pun nak nyanyi-nyanyi. Betul. Haikal, katalah macam ada seorang contestant tu tak ada siapa pun buka kamera, macam mana? Aku akan try buka kamera aku yang rosak tu. Aku cakap lah rosak, kamera rosak. Alamak. Saya nak buka tapi kamera rosak pula. So maksudnya dia akan macam berlalu pergi lah. Lepas tu tak ada siapa buka kamera. Tak buka kamera, tapi lepas dah habis performance tu, walaupun still tak ada orang buka kamera, buka lah kamera. Nak bercakap dengan dia. Kita akan bagi macam komen yang membina lah. Lepas tu boleh cuba lagi ke macam tu lah. Tapi aku rasa mungkin ada Adriana dengan Yaya mungkin akan menjadi orang juri yang kesian, akan buka juga. Tapi tak tentu juga. Mungkin kau suka, mungkin aku tak suka, tapi kau suka lah, macam tu lah. Mungkin juga. Mungkin dia elok tak elok. Tapi kau rasa okey kan? Berdasarkan siapa yang buka kamera lah. Banyak kamera buka. Itu kena set juga kalau orang yang dapat jumlah yang sama? Jumlah yang sama, dia nanti lawan Ojus kot. Lawan balik lah. Tapi buat dekat ni ke? Dekat Discord ni ke? Buat kat sini. Dekat sini ada boleh berapa limit dia? Unlimited. Sini tak ada limit, unlimited. Tak ada limit, tak ada limit. Kejap, aku tak habis lagi. Aku tak move on lagi daripada last lawan Ojus. Member dah macam habis-habisan nyanyi, nak buat pelatih apa semua kat rumah. Last kalah dengan orang yang tak sedap sikit kat dia. Dengan Ojus. Kalau aku peserta aku marah ni. Okay. Let's say show tu, okay, sekarang ni kita nak propose show tu. Okay, sekarang ni siapa yang aku rasa layak jadi host untuk show dekat Discord ni? Host Orang-orang kita lah. Ni tak Ariel. Dia kena ada unsur-unsur. Betul. So maksudnya Datuk A.C. Mizal.
Ketua juri, itu ketua juri. Oh, ketua juri. Kapten. Host. Kapten. Host Cherry. Aku takut juga kalau Aril jadi host, takut jadi nanti bukan kita jadi talent show, nanti jadi RuPaul Drag Race. Ada kontestan nama Anjaina. Songok lah. Siapa kan ni kau rasa? Siapa yang patut jadi host antara budak kita kat Tinker? Host Host yang kita ada host lah. Host yang kita ada. Host tu H Live lah. Ya. Seorang lah dedicated. Siapa yang Aku cadangkan Jess. Bagi Jess banyak cakap sikit. Just nak buat ke? Sebab dia tak banyak cakap, bagi dia bercakap aku nak banyak. play racist card tapi dia Cina. Tapi kalau dia jadi host, kita boleh tarik kontestan-kontestan yang bukan hanya kaum kita. Maksudnya lebih variety lah. Betul. Show tu kalau contohlah kita nak buat show tu sejam, dia akan 2 jam sebab lepas cakap BM dia akan cakap Chinese. Dua version. Dua bahasa. So show tu akan 2 jam lah kot. Betul. Untuk pergi worldwide. So, boleh lah, kita boleh cuba. Tapi kalau macam 2 jam tu draggy sangat. Tapi All Together Now kan 2 jam. Tapi tu lah aku cadang kita kau rasa bila nak start ni? Bila aku tak sabar juga ni. Kena bagi tahu, kena ni lah discuss lah siapa juri. Okay, All Together Now juri 50 orang. Kita tak ada 50 orang, kita pun siapa yang ada kamera dan ada Siapa yang Pak, kita punya staff pun dah tak cukup 50, Pak. Tak, yang penting dia kena ada kamera yang tak rosak. Okay, boleh. Betul. Taklah aku target dalam 15 pun dah alhamdulillah dah. Okay. Ajaklah aku boleh tukar-tukar sebenarnya. Boleh tukar. Dia tak ada juri tetap lah. Boleh dia ajak ex Tinker ke macam Betul. Elena ke Haze ke kalau dia nak join. Just for fun. Kita nak mingle. Boleh. Okay, juri 15 orang. Saya tulis Satu episod tu kena ada satu pemenang lah macam tu. Boleh satu pemenang tapi nak bagi apa? Bagi kiss lah. Voucher lah. Voucher McD balance satu. Voucher McD lah. Banyak lagi ke? Kalau yang kalau produk ke? Sumpah aku kena hencap. Kalau point yang seri, siapa yang seri dekat last round tu suruh dia orang nyanyi sekali. Tu je. Sing off lah kalau. Sing off lah. Betul-betul macam RuPaul Drag Race lah. Dekat hujung-hujung tu ada macam dance off. Dance off. Dance off tu. Dia orang kena buka kamera dance off. Nice. Dance off. Betul juga tu. Dance off. Wait. I nak jadi ni lah host backstage. I nak cakap dengan peserta. Boleh tak? Kena buat 2 room lah. Aku turun bawah. Boleh tak maksudnya kalau contohlah engkau yang live. 2 jam kau je ni. Live ke? Live lah. Live. Tak ada nak. Boleh berbahasa Cina lah. Sebab kita memang nak 2 bahasa. Tak. Backstage. Tak kisahlah backstage ke front stage je. Kena. Host depan, yes. Host backstage, I. Okay, ni you ahli bahasa Korea lah, Korea. Untuk backstage, okay. Okay, elemen tu dah cukup. Tapi aku rasa opening selalu. Macam mana? Sorry, cakap selalu. Satu episod berapa peserta? Dia target dalam 5 atau 6. Oh, okay. Tak ramai. Tapi aku dah fikir dah untuk opening scene aku nak Kani perform. Yes. Tak ada apa aku perform. Kani boleh nyanyi. Kani boleh nyanyi. Dia kena ada performance. Dia ada performance daripada juri-juri lah macam tu. Kau tak cakap juri. Nanti orang petikai kan kejurian kau. Dia perform lah. Ui, mencabar siap benda ni. Berapa bajet production ni? Kosong. Bajetnya voucher.
Memanglah voucher je Ariana, memang voucher untuk pemenang. Habis tu juri-juri ni nak bagi makan. Betul lah tu. Kalau macam biasa record biasa kalau kita ada recording kan kena macam kalau kita recording kat luar kan memang ada kena ada makan lah benda, accommodation. Accommodation Kena ada token. Kena ada token lagi. Ya, juri-juri ni itu sebabnya Kani kena perform sebab kita. Okay, aku target pukul 9 lah kan. Tapi kau rasa hari apa? Adakah kita perlu isi slot all together now yang sekarang ni tengah isi dengan movie Transformers? Boleh. Hari Ahad. Oh, sekarang hari Ahad Oh, Ahad. Ahad tak ada kan ni? Kalau Jumaat? Teruk. Jumaat besok betul cuti takut macam aftermath. Tapi Jumaat okey ke Jumaat? Jumaat tak boleh sebab kita kan kerja PR. Contestant penat lah kerja, bagilah dia orang prepare apa semua dulu, ready dulu. So Ahad. Ahad kan ni dia? Ahad ke ataupun Sabtu malam pun okey ke? Depends lah. Tapi kali macam tak ada je. Tak apa lah kalau tak ada, orang lain ada. Tak, kau kena ada kan ni sebab untuk first episode opening act kau. Asal pula. Tak boleh. Aduh. Okay, kalau dalam dari segi sebenarnya kalau since show ni ialah show talent. Talent apa yang kau nak tengok sebenarnya? Di waktu PKP ni aku nak tengok talent-talent yang aku nampak dekat FYP TikTok tapi secara live. Talent contohnya talent apa? Aku tak TikTok. Dia tak ada, dia kan yang menari-nari ke, menyanyi ke macam tu kan? Tak. Yang berlakon pun yang berlakon tiru ada suara orang mainin. Macam tu pun boleh lah. Cuma I tak nak lah menari. Tapi kalau boleh macam contoh dia macam bagi fun fact. Dia macam buat eksperimen yang ada. Sekarang kan ada eksperimen yang dia letak sabun dekat kain. Betul tiup tu keluar belon, keluar bubble tu. Tengok tak? Tak agak. Kat TikTok? Tak, kat story aku tak join TikTok lah. Tapi aku nak persembahan itulah. Persembahan yang TikTok. Talent yang ni lah. Talent time lah kiranya. Faham? Talent time lah. Macam korang? Kalau macam aku tengok lah macam mana kamera pun tak buka. Mungkin ada kamera je kat situ, aku tak ada. Jangan macam tu. Nak token je tapi aku nak macam PR. Aku nak token je tapi aku hantar kamera aku je kat situ. So semua contestant aku tak buka kamera. Boleh. Senang buat job. Senang buat job. Senang buat job. Aku nak yang ni tu, yang bersajak ataupun bersyair. La ilaha illallah Kani. Baik lah. Baik tu sebenarnya. Betul juga. Tapi okey. Kita dah ajak opening nanti. Ben, aku rasa kau kena suruh Hajar masuk first episode. Dia pakailah tudung ke pakai purdah ke apa. Dia bersajak. Siapa nak buat jeng. Tu nak kena menari pula kan. Nak kena menari satu hal pula. Aduh. Kalau macam Adriana? Nak macam Kani lah, sama. You marah Kani tiru you, lepas tu sekarang you tiru Kani. Senang je lah. Kani lah. Bersajak, pantun, bersyair. Lawan pantun kan? Dia best kalau contohlah dia kata saya nak lawan pantun. Lepas tu dia nak lawan pantun dengan contoh nak dia pilih time tu nak pilih boss, nak pilih Adli. Lawan pantun kat situ juga. Dia akan jadi macam ni lah. Apa ni kenapa orang bunuh orang? Sungguh jahat orang itu. Burung gagak terbang tinggi. Dia akan macam bulung ke didi apa ni, tapi kan kita kena suruh contestant tu bersiap, yang betul-betul bersiap punya. Maksudnya siapa yang nak bersyair ke apa semua kena pakai macam ala-ala apa? Lenggok entertainment macam tu. Faham? Kali tidur ke? Kali tak bergerak.
Ingatkan tadi tidur tadi. Terus muka bangun tidur. Masih sangkut ya? Tadi stuck lah. Tapi tak apalah. Okay, so kita untuk mereka-mereka yang mendengar ni, kalau contohlah ada bakat nak tonjolkan, tak kisah bakat apa-apa, kita sebenarnya kat sini nak have fun je. Sebab korang pun nak have fun, kita pun nak have fun. Jadi kalau bakat tu mungkin kalau ada orang tengok macam best, mungkin kau akan ditarik, diserap ke masuk ke Lenggo Entertainment ke apa kan. Aku rasakan it doesn't have to be very good pun. Kalau kau macam entertaining terus cukup lah. Betul. Kan? Kalau dia mampu buat kita terhibur dah lah. Nak hiburan je. Wow, kau. ini pun seorang lagi senang buat job. Dia nak hiburan. Nak hiburan je nak. Yeah, I just want people to entertain me. That's all. Betul. Satu lagi pun macam Capa cakap, bersiap tu bukan kenapa, sebab kita dah duduk rumah lama. Kau bayangkan aku kadang-kadang nak pergi beli nasi lemak, aku bersiap macam aku nak pergi office. Tapi aku pergi office pun buruk juga kan. Ya ke? Hakan, cuba cerita dengan aku kau bersiap tu macam mana? Cuba cerita. Seluar panjang, kasut, okay. Baju t-shirt, sikat rambut. Sikat rambut Itu paling handsome kau ada? Maksudnya itu je rambut korang macam mana? Panjang dah ke apa? Kani dah nampak rambut dia. Rambut band memang nampak panjang. Haikal jarang-jarang nampak. Jarang-jarang nampak, itu nampak kan? Panjang lah juga, I pun potong tepi je dengan belakang. Potong sendiri ke Haikal? Tolong adik ipar aku tolongkan. Okay, itu saja masa yang kita ada untuk podcast kali ni. Ada lagi. Ada orang suruh cerita seram. Alah. Kau saja nak susukan ni kan? Adalah Kani ada orang suruh cerita pengalaman seram. Pernah alami perkara seram orang tanya. Kani, cuba boleh cerita sikit ke? Tak ada. Sebelum kita minta Kani punya cerita, aku just macam nak preempt sikit lah dia punya situasi ni. Nanti kau masukkan lagu background yang macam agak seram sikit So baru-baru ni Tak, aku kurang Kani keluar nanti. Tak. Speaking of, korang baca tak pasal yang macam budak umur 23 tahun yang kena tangkap pasal sihir? CD. Barai siul. Kani buka iPhone. Apa? CD? Sekejap, CD tak faham. Kani. Mana Haji buka earphone? Ni dah start ke cerita hantunya? Tak, cerita apa? Bukan cerita hantu, tapi kan baru-baru ni macam bomoh tu ke? Oh, yang tu tahu. Yang bomoh yang umur 23 tahun tu. Kan dia orang tak ngam. Dia orang tangkap gambar lokasi dia buat job tu. Seram siut. Dengan ada gambar darah. Kani buka earphone. Bukanlah cerita kucing lah, cerita kucing. Tak ada nanti you search. Ada. Ada. Macam menarik je. Lepas tu dia pergi time PKP ni ke? Tak bukan. Dia kisahnya adalah dia polis pergi serbu rumah dia. Sebabnya jiran dia kan ni buat sangkut earphone dekat belakang padahal dia tak pasang pun. Okay, Adana, jiran dia report setiap malam rumah dia tu macam ada api terbakar tau. So bila polis pergi serbu, dekat rumah dia tu penuh gila macam barang-barang kemenyan semua. Not even kemenyan macam darah melimpah-limpah atas lantai. Patung bahala. Patung bahala. Barai siut. Lepas tu dia orang tangkap, dia orang macam tahan lah dia kot agaknya. Budak tu baru umur 23 tahun. Oh, laki perempuan? Laki. Oh, legit bomoh ke? Tak tahulah. Tak adalah pula macam keterangan bukti apa. Tapi polis tangkap dia buat apa? Dia tak buat salah pun.
Allahu Akbar. Diana antara sesuatu yang melanggan ke? Dia tak buat salah. Memanglah tak ada akta, tapi dia buat salah lah tu Adana. Apa? Sebab dia buat seram rumah dia. Bukan Buat kat orang. Buat kat orang. Aris bagi tahu ke tu? Aris bagi tahu ke? Apa talent time. Dia Aris yang bagi tahu. Buat kat orang. Lelaki dia dekat sebelah tengah explain dekat dia. Benar. bukan bakar kemenyan-kemenyan lepas tu ambil marshmallow, bukan. Adana, dia bukannya macam buat persembahan ewa bule ke apa benda. Buat persembahan. Dia memang tengah meni orang. Ritual. Yes, ritual. Kan ada yang YouTuber tu, yang YouTuber apa tu yang muka macam Arab sikit tu. Tapi tu kata tipu. Prince. Oh. Dia kan salah tu. Tapi scam. Tu scam. Ini takkan dia buat YouTube. Jadi kesudahan dia, cerita dia. Kesudahan dia. Ya Allah, tak tahu. Dia baru reman kot I rasa. Tapi macam barai lah sebabnya kalau you search lah nanti you tengok gambar-gambar dia macam rumah dia macam rasanya macam rumah bujang macam tu lah. Lepas tu ada macam ada patung-patung. Lepas tu macam ada darah-darah. Macam I baca dekat Twitter. Lepas tu adalah yang komen dekat bawah tu cakap tu kawan dia. Macam dia kata perangai semua elok je. Tak tahu pula. Kawan dia tolong backup dia lah. Aku tak tahu. Tapi at least dia follow SOP, dia tak rentas negeri sebab mungkin tempat yang selalu buat tu tutup ke dia buat kat rumah. So at least dia lagi bagus lah daripada orang yang rentas negeri tu. Tapi dia ada macam kat dalam bilik dia tu macam penuh gambar-gambar mangsa yang dia bunuh. Faham tak? Aku harap ada mangsa-mangsa beri keterangan lah sebab gambar memang dah ada nama pun ada kan? Nama pun ada, nama tampil beri keterangan lah. Okay, tak apalah. Ini gambar klien ke gambar klien bagi untuk kenakan? Kalau kita jadi klien nak membomoh orang, kenapa kita nak kasih gambar kita? Betul juga. Kenapa nak kena macam saya nak buat orang, boleh tak saya bagi gambar saya? Tak, itu bukan. Bukan, itu betul lah. Dia nak cakap itu deposit. Kalau tak bayar kau kena. Kalau kau tak bayar, aku buat kat kau pula, hantar kat kau. Takut weh. Seram. Okay, itu saja untuk podcast minggu ni. Jadi korang jangan elakkanlah benda-benda macam tu. Betul. Kena tidak memberi sebarang keuntungan pun lagi-lagi PKP ni. Carilah. Aku baca kan kalau macam kau mendekati sihir, kau punya solat 40 hari kot tak diterima. Menyekutu. Menyekutu. Mendekati sihir. Membuatlah. Mendekati. Kalau bagi gambar you sebagai cagaran. Faham. Itulah. Tapi kalau tengok benda-benda sihir tak apalah kan. Kenapa nak tengok dia nak? Taklah dia nak pergi tengok je lagi kan. Dia curious ni. Dia curious. Jadi dia akan tanya lelaki dia. Kita punya tugas dah tamat dah sekarang, pandai-pandai lelaki. Gula Aris. Pandai-pandai lah husband dia nak settle. Tengok cerita Strangers from Hell. Dah tengok dah? Dah tengok. Dah. I tengok masa PKP 1. Baru episod 3. Ui, dah dah. Itu yang dekat, yang dia duduk kat rumah yang macam I tak boleh tengok tu. You tak boleh tengok. Cerita tu tak masuk akal lah. I tengok episode first. I tengok episode first, I rasa macam stress gila. Faham? Kan ni? Ni cerita paling lambat I tengok. Ni bukan cerita hantu kan ni? Ni bukan cerita hantu. Cerita di best. Kena tengok. Cerita ni bukan cerita hantu. Ni cerita yang paling lama gak lah I tengok. Biasanya I macam boleh tengok sehari 2, 3, 4 episod. Tapi yang ni 1 atau 1.5 episod I dah macam okay dah lah tengok cerita lain lah. Dia macam a bit berat sikit lah cerita dia. Berat. Dia buat you rasa restless tau. Wrestling ke restless? You can call me Undertaker.
Cerita tu best lah. Cuma kalau tak tengok habis lagi, aku sarankan untuk tengok sampai habis. Sebab dia punya ending tu, dia punya ending yang membuatkan aku Google. Jarang aku Google ending. Oh, okay. Is this like based on a true story? Tak. Kenapa you nak Google? Sangkut. Tak. Bukan, I nak tahu ending dia tu apa maksud dia. Oh. So maksudnya it's a fact lah yang kau sampai Google tu. Dia bukan fact lah sebab dia ending dia dia macam cliffhanger sikit lah. Tengoklah. Confusing sikit lah. Aku tak boleh tengok Haikal. Aku tak tahan lah. I baru episod 3 ni nak sambung lagi kejap lagi. Episod 1 pun I rasa macam ya Allah penatnya macam. Tapi okey bila episod 2 Lee Dong Wook tu dah keluar dah okey dah. Elok kan dia. Lee Dong Wook. Oh, ada yang berlakon cerita Nine-Tailed Fox tu benda. Mak tu. Oh, so dia ada berlakon dalam cerita tu. Yang berlakon dia jahat. Cerita apa yang Goblin dia. Dia jahat ke? Tahu Dia yang jadi penarik nyawa tu. Tak, dalam cerita ni dia jahat ke? Ya. Jahat. I tengok dia jahat lah. Ke dia boleh jadi baik pula tiba-tiba tak Dia jahat lah. Depends lah kalau Kani tengok jadi baik lah kot. Aku tengah layan Dr. John tu. Dr. John? Okay. Sebelum ni kita ada lepak dekat Discord. Kani ada beritahu satu cerita Korea yang dia sangkut tengok yang apa nama cerita Korea tu Kani? Apa? Family and Wife bro. Family and Wife. Itu keluar kat TV3 macam tu kan? Ada keluar kat TV3. Oh TV3. Siapa berlakon? Jisung. Nak nangis tu. Apa? Tapi ada lah best cerita dia. Kena tengok. Family and Wife. Okay. Familiar. Familiar Wife. Familiar Wife. Familiar. Tadi Family and Wife. Bukan. Baik tak buat tajuk. Okay, aku rasa kita dah sampai tahap borak kosong ni. Okay. Tapi aku nak suruh tengok cerita Korea ke? Aku baru habis season. Okay. Cerita main. Tak, I baru habis cerita Voice. Cerita main ke cerita main? Main. Mine. Oh, Mine. Tengok cerita Voice kan ni. Tapi kan ni mesti tengok cerita Iwangnya. Kalau dah tengok Family Wife. Tak. Dia tengok cerita apa? Kan ni tengok cerita Kan ni tengok cerita Family Wife. I nak suruh tengok cerita Voice. Tapi macam kan dua genre berbeza. Kan ni kan jiwa kan. So biarlah dia tengok cerita jiwang-jiwang. Tak. Jiwang pun cerita tu. Dia Jiwangs. Okay lah, dah lah. Okay. Mana Haikal lah terus ni. Give up dengan kita terus keluar. Belah terus. Okay, itu saja podcast untuk kali ini. Jangan lupa untuk tengok di YouTube dan juga nak dengar di Spotify. InsyaAllah. Jangan marah kalau audio kualiti tak berapa cantik sebab kita buat secara virtual saja. Dan kita kalau kau nak marah suruh Adriana bagi santau dia punya telco. Telco apa? Internet provider ke apa ke. Suruh Adriana jadi klien. Okay, bye. Internet. Alright, bye. Bye.